Hai, Assalamualaikum. Nama saya Umi Sofia binti Azri. Hari ini saya akan membentangkan gabungan tajuk pembentangan tugasan pertama dan juga ulasan artikel. Tajuk tugasan pertama saya ialah syurga dalam agama dunia iaitu agama Islam. Manakala tajuk ulasan artikel saya ialah pemikiran Fakhr al-Din al-Razi tentang syurga berdasarkan tafsir Mafatih al-Ghaib yang ditulis oleh Muhammad Manawi bin Muhammad Akid. Di dalam pembentangan ini, saya akan bahagikan syurga kepada 8 bahagian subtopik dan pengetahuan baru yang saya peroleh sewaktu membuat kajian ulasan artikel. Bahagian pertama ialah kita akan menceritakan tentang konsep syurga dalam agama Islam. Yang kedua, tingkatan syurga. Yang ketiga, keadaan di dalam syurga. Yang keempat, penghuni syurga. Yang kelima, nikmat-nikmat yang terdapat di dalam syurga. Yang keenam, ciri-ciri ahli syurga. Ketujuh ialah perbuatan yang dilakukan akan mendapat ganjaran syurga. Dan yang terakhir ialah kitab-kitab yang menceritakan tentang syurga. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan syurga ni? Dalam surah At-Tur ayat 17, Allah telah berfirman bahawa manusia yang bertakwa akan ditempatkan di taman syurga. Ini jelas terbukti bahawa syurga ialah tempat yang dianugerahkan kepada manusia yang melakukan kebaikan dan taat segala suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, amalan kebaikan yang dilakukan bukan sahaja berpuasa, solat 5 waktu, mengerjakan haji dan sebagainya. Tapi, dengan melakukan amalan kebaikan dalam kehidupan seharian pun dah boleh dapat pahala. Contohnya macam bersangka baik, menolong orang, bersedekah dan sebagainya. Nampak kan? Islam ni mudah saja. Seterusnya kita tengok pada syurga dalam pandangan agama Islam. Okey, perkataan syurga banyak disebut di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Sanskrit, syurga dipanggil sebagai swarga. Dalam bahasa Inggeris, syurga dipanggil sebagai heaven ataupun paradise. Dan dalam bahasa Arab, syurga dipanggil sebagai Al-Jannah. Seperti yang kita tahu, sekarang kita semua hidup di muka bumi Allah, iaitu di alam dunia. Dan sampai satu masa, kita semua akan mati atau menemui ajal. Seterusnya, kita akan ke alam barzah, di mana semua manusia dihidupkan semula dan dikumpulkan. Tapi, sebelum kita mati atau dikumpulkan di alam barzah, kita mempunyai dua pilihan semasa di dunia. Jadi, apakah dua pilihan ni? Pilihan pertama ialah syurga dan pilihan kedua ialah neraka. Jadi, seperti yang kita tahu, syurga ialah tempat bagi orang-orang yang beriman dan neraka ialah tempat bagi orang-orang yang fasik dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semasa kita masih bernafas ni, sama-samalah kita melakukan amal kebaikan supaya dapat memperoleh syurga Allah di akhirat nanti. Seterusnya, kita tengok pada tingkatan syurga. Terdapat 8 tingkatan syurga yang tertulis di dalam Al-Quran. Apakah 8 tingkatan syurga ni? Yang pertama ialah syurga Firdaus yang tertulis dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Syurga Firdaus ialah syurga yang mempunyai darjat yang paling tinggi. Yang kedua ialah syurga Ma'wa yang tertulis dalam surah An-Najmun ayat 15. Dan yang ketiga ialah syurga Ad-Din dalam surah An-Nahlu ayat 31. Yang keempat ialah syurga Khuldi dalam surah Al-Furqan ayat 15. Kelima ialah syurga Naim dalam surah Al-Syu'ara ayat 85. Yang keenam, syurga Darul Salam terdapat dalam surah Al-An'am ayat 127. Seterusnya, yang ketujuh, syurga Darul Qarar atau nama lainnya syurga Darul Muqamah yang tertulis di dalam surah Mu'min ayat 39. Akhir sekali, yang ke-8 ialah syurga Al-Maqamul dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Selain itu, terdapat satu pintu syurga yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa, iaitu syurga Ar-Rayyan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud syurga mempunyai satu pintu, iaitu pintu Ar-Rayyan, dan pintu syurga ini ialah pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Namun, pada tugasan kedua iaitu ulasan artikel, saya dapati ada pandangan yang mengatakan syurga mempunyai 13 nama. Banyak kan? Menurut penulis artikel iaitu Muhammad Manawi bin Muhammad Akid mengatakan, menurut pandangan Fakhr al-Din al-Razi dan para pentafsir yang lain mengatakan bahawa syurga ada 13, iaitu syurga Firdaus, syurga Ad-Din, syurga Naim, syurga Khuldi, syurga Ma'wa, syurga Aliyah, syurga Darussalam, syurga Al-Muqamah, syurga Darul Qarar, syurga Raudah, syurga Al-Akhirat,
syurga al-husna, dan yang terakhir ialah syurga al-ghurfah. Jadi, setiap tingkatan syurga ini mempunyai tahap yang berbeza-beza dan penghuni syurga akan dibahagikan ke dalam pintu syurga mengikut tingkatan syurga berdasarkan amalan yang dilakukan. Seterusnya, kita pergi kepada keadaan di dalam syurga. Apa yang pasti dekat sini, keadaan di dalam syurga tidak mampu dilihat atau tidak mampu difikir oleh panca indera kita sendiri. Jadi, macam mana kita nak tahu keadaan di dalam syurga sedangkan kita tak dapat lihat atau tengok dengan mata dan akal fikiran? Dalam Al-Quran dan hadis ada menyatakan dari sabda Rasulullah SAW dan firman Allah SWT terhadap keadaan di dalam syurga ini. Antaranya ialah syurga mempunyai pohon yang sangat redang. Menurut Al-Quran menggambarkan Al-Jannah sebagai kebun sejuk dengan kemewahan yang tidak terkira dan dinaungi dengan pokok-pokok yang redang. Yang kedua, di dalam syurga mempunyai sungai yang mengalir. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam satu hadis yang mengatakan bahawa terdapat sungai-sungai syurga yang mengalir dari syurga Firdaus. Yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 76, cuaca dan suhu di alam syurga nanti tidak akan panas walaupun ada cahaya matahari dan tidak terlalu sejuk serta selesa dan nyaman. Okey, kita dah tengok keadaan di dalam syurga. Jadi sekarang ni kita tengok pada bahagian penghuni syurga. Seperti yang kita tahu, Allah SWT menciptakan syurga ini sebagai ganjaran kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini akan menjadi penghuni syurga serta kekal di dalam syurga buat selama-lamanya. Manakala dalam tugasan 2, penulis Muhammad Manawi bin Muhammad Akib menerangkan dari sudut pandangan Fakhr al-Din al-Razi bahawa penghuni syurga ini masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah dan bukanlah dengan amalan-amalan kebaikan sahaja. Apa yang dimaksudkan dekat sini ialah dengan amalan kebaikan je tak cukup untuk kita memperoleh syurga. Jadi, kita sebagai hamba Allah kena beribadat, bertakwa dan beriman kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, yakni ikhlas. Selain itu, penulis Muhammad Manawi bin Muhammad Akib mengatakan Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahawa orang yang melakukan keburukan juga boleh dimasukkan ke dalam syurga. Akan tetapi, selepas golongan ini mendapat azab atau balasan di neraka setanding dengan perbuatan yang dilakukan sewaktu di dunia. Dan kemudian barulah golongan ini dimasukkan ke dalam syurga. Seterusnya, kita tengok kepada nikmat di dalam syurga. Terdapat banyak nikmat yang ada di dalam syurga yang dinyatakan oleh Fakhr al-Din al-Razi. Antaranya ialah penulis Muhammad Manawi bin Muhammad Akib mengatakan antara nikmat yang ada di dalam syurga ialah penghuni syurga dapat melihat Allah SWT. Selain itu, penghuni syurga akan bersama keluarga mereka yang beriman. Menurut Fakhr al-Din al-Razi, penghuni-penghuni syurga ini akan masuk ke syurga bersama ahli keluarganya, sama ada ibu bapa, suami atau isteri dan juga anak-anak yang melakukan amal kebaikan sewaktu di dunia. Yang ketiga, penghuni syurga dapat apa yang diminta atau apa sahaja yang golongan syurga ini mahukan. Manakala, menurut pandangan Ali bin Abi Talib pula, banyak menyatakan mengenai nikmat-nikmat di syurga ini. Antaranya ialah nikmat arak disediakan bagi golongan yang menjauhi arak sewaktu di dunia. Okey, jadi kita dah tengok kepada nikmat-nikmat syurga. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri ahli syurga. Apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri ahli syurga ni? Ciri-ciri ahli syurga ini boleh dikatakan sebagai sifat-sifat manusia yang beriman kepada Allah SWT. Seperti yang dilihat, sifat-sifat orang beriman ini ialah manusia yang beriman dengan 5 rukun Islam. Apakah 5 rukun Islam? Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji di Baitullah bagi yang mampu. Selain itu, dengan mengajak orang lain untuk membuat kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran dan larangan Allah juga boleh menjadi asbab atau sebab kita menjadi salah seorang daripada golongan penghuni syurga. Kerana melakukan amal kebaikan ini sudah menjadi kewajipan kita sebagai hamba Allah. Seterusnya, kita tengok kepada perbuatan atau amalan yang dilakukan bagi mendapatkan jalan syurga. Secara umum, kita sebagai orang Islam sudah tahu segala perbuatan baik yang dilakukan di dunia akan mendapat ganjaran pahala dan segala perbuatan buruk yang dilakukan akan mendapat dosa.
Perbuatan baik ini bukan sahaja berbuat kebaikan kepada manusia sahaja, tetapi berbuat kebaikan kepada haiwan. Kerana haiwan ini juga adalah makhluk Allah SWT. Jadi kita sebagai manusia perlu ada sikap ihsan kepada binatang. Contohnya, memberi makan kepada kucing, anjing atau apa-apa haiwan yang terbiang. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan bahawa terdapat amalan kebaikan yang boleh mendatangkan pahala selepas kita meninggal dunia. Antaranya ialah yang pertama, menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Apa yang dimaksudkan di sini ialah mendidik seseorang menjadi manusia yang soleh ataupun solehah dan berkongsi ilmu pengetahuan kepada seseorang untuk dimanfaatkan sama ada kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat. Contohnya, seperti pendidik yang terdiri daripada ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok kepada kitab-kitab yang menceritakan tentang syurga mengikut agama Islam. Beriman kepada kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 menjelaskan tentang maksud beriman dengan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk ataupun pedoman dalam kehidupan. Apakah kitab-kitab yang terdapat sebelum penurunan kitab Al-Quran? Iaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk kepada Bani Israel supaya mereka berada di jalan yang benar. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi, manakala kitab Injil pula diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani sahaja. Dan barulah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurnaan kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman kepada seluruh umat Islam serta dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Secara umumnya, isi kandungan di dalam Al-Quran ialah akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Merujuk Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 122 mengenai janji Allah SWT kepada manusia yang beriman dan manusia yang melakukan kebaikan akan dimasukkan ke dalam syurga. Selain itu, di dalam Al-Quran juga menceritakan mengenai nikmat-nikmat syurga yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran manusia biasa dan sebagainya. Dalam ayat itu, Al-Quran juga menceritakan tentang syurga secara menyeluruh dan lengkap berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Dan isi kandungan di dalam Al-Quran adalah kekal dan tetap serta tiada perubahan kerana Al-Quran ini adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Rasul yang terakhir. Akhir sekali, maklumat baru yang saya dapat ketika membuat ulasan artikel dalam kajian Muhammad Manawi bin Muhammad Akib dan pemikiran Fakhr Al-Din Al-Razi tentang syurga berdasarkan tafsir Mafatih Al-Ghaib ialah penulis Muhammad Manawi bin Muhammad Akib menerangkan dari pandangan Fakhr Al-Din Al-Razi tentang golongan Ashab Al-A'raf. Golongan Ashab Al-A'raf ini ialah golongan yang berada di atas tembok langit yang tinggi, di bawah A'rash dan di antara syurga dan neraka. Fakhr Al-Din Al-Razi juga menjelaskan golongan ini dapat mengetahui perbuatan luaran yang dilakukan oleh penghuni syurga dan penghuni neraka sewaktu di dunia. Jadi, siapakah golongan ini? Golongan ini ialah para malaikat, nabi dan para syuhada. Manakala pandangan kedua oleh Fakhr Al-Din Al-Razi mengenai golongan Ashab Al-A'raf ini ialah golongan manusia yang berkemungkinan menjadi ahli syurga atau ahli neraka. Maka Allah SWT menempatkan golongan ini di Al-A'raf buat sementara waktu. Dan tempat ini dipanggil sebagai tempat pertengahan, iaitu di antara syurga dan neraka. Selain itu, menurut pandangan Al-Alusi mengatakan golongan Ashab Al-A'raf ini terdiri daripada kalangan Al-Fatrah, kanak-kanak musyrikin dan anak-anak yang tidak sah taraf serta anak yang dihasilkan di luar nikah. Jadi, kita dah habis selesai membincangkan tentang syurga, nikmat-nikmat syurga, penghuni syurga dan macam-macam lagi. Jadi, kesimpulannya, agama Islam merupakan agama yang syumul, iaitu agama yang sempurna. Syurga menurut agama Islam ini merupakan tempat ganjaran kepada manusia yang melakukan amal kebaikan serta mentaati semua suruhan Allah SWT dan meninggalkan semua larangannya. Dan dalam syurga nanti mempunyai segala nikmat yang tidak dapat digambarkan oleh panca indera manusia. Oleh itu, syurga merupakan antara salah satu impian yang diimpikan oleh setiap orang Muslim. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.